Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah, Puan Jasniza dan rakan-rakan. Hari ini kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tentang kemakmuran dan perpaduan rakyat di Malaysia. Sebelum memulakan pembentangan kami, saya hendak memperkenalkan diri sendiri dan adik kumpulan saya. Saya Pongjani dan adik kumpulan saya adalah Anuram, Wei, Arif, dan Rizwan. Dalam video ini, kami akan menyampaikan kepentingan menjaga kemakmuran negara dari aspek sosial ekonomi, dasar kerajaan dalam menjamin kemakmuran, cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia, dan langkah mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pengenalan yang berkaitan dengan kajian kami ada dua, perpaduan dan kemakmuran. Perpaduan adalah penyatu rakyat dan negara melalui ideologi kebangsaan, supaya setiap rakyat dapat membentukkan satu nilai dan identiti serta semangat patriotik yang sama dalam kalangan masyarakat. Kemakmuran bermakna perkembangan serta cukup dan hasil. Sejahtera, nama saya Tong Wei 284954. Saya akan membentangkan tujuan dan objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk memahami kemakmuran negara dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kedua adalah untuk mengetahui dasar-dasar seperti dasar ekonomi baru dan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan tentang pembangunan negara. Ketiga adalah untuk memahami semangat perpaduan kaum dan agama daripada rakyat Malaysia. Dan terakhir ialah untuk mengembangkan pengetahuan pengkaji yang berkaitan dengan Malaysia. Kajian ini terdapat 4 objektif kajian. Pertama ialah menghuraikan kepentingan menjaga kemakmuran negara dari aspek sosial ekonomi. Kedua ialah mengkaji dasar kerajaan dalam menjamin kemakmuran. Ketiga ialah untuk menjelaskan cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. Dan terakhir ialah menghuraikan langkah mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Hai, saya lagi. Pada bahagian ini, saya hendak menerangkan bagaimana cara yang digunakan oleh kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat kajian. Terdapat 3 cara yang digunakan oleh kami. Cara pertama adalah menggunakan teknik penyelidik melalui internet. Teknik penyelidik melalui internet turut dilaksanakan dan juga memastikan bahawa sumber-sumber yang diambil melalui internet tersebut merupakan sumber yang mempunyai ciri-ciri kesahihan dan boleh dipercayai. Contohnya, akhbar online, artikel dari laman sesawang, dan letter. Cara kedua adalah kumpulan tumbuhan yang diwujudkan untuk membuat perbincangan tentang masalah yang dihadapi pada masa ini, serta inovasi yang perlu dibina bagi menyelesaikan masalah tersebut. Cara ketiga adalah kaedah pemerhatian yang merupakan satu kaedah penyelidik yang dijalankan dengan memerhatikan persekitaran dan masalah yang sering dihadapi pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Rifki bin Azhar Rashid. Nama matrik saya ialah 288727. Saya akan membentangkan tentang poin 4.0 perbincangan. 4.1. Kepentingan menjaga kemakmuran negara dari aspek sosio-ekonomi. Kepentingan pertama ialah dapat menarik pelabur-pelabur asing. Kehadiran pelabur-pelabur asing memberi kesan yang positif terhadap aspek sosio-ekonomi negara kerana ia merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pelabur-pelabur akan mengkaji latar belakang politik sesebuah negara sebelum melabur kepada negara tersebut kerana mereka inginkan pulangan yang lumayan kepada mereka. Seterusnya, kestabilan politik dari segi ekonomi adalah penting kerana ia menunjukkan sesebuah negara itu berusaha untuk bersaing dengan negara-negara maju yang mempunyai kedudukan ekonomi yang tinggi. Ketidakstabilan politik akan menyebabkan berlakunya pergaduhan yang mengakibatkan kejatuhan ekonomi negara. Kepentingan menjaga negara dari aspek sosioekonomi yang seterusnya ialah dapat memastikan keamanan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Terdapat beberapa isu yang harus dipandang serius dan tidak boleh dipermainkan bagi mengelakkan perbalahan kaum seperti isu-isu sensitiviti perkauman. 4.2. Dasar kerajaan dalam menjamin kemakmuran. Dasar kerajaan didefinisikan sebagai pelan tindakan kerajaan bagi mencapai sesuatu objektif untuk kepentingan sesebuah masyarakat dan negara. Tun Abdul Razak iaitu Perdana Menteri yang kedua telah mencetuskan dasar ekonomi baru yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua. Dasar ekonomi baru terhasil disebabkan oleh sebuah peristiwa gelap tanggal 13 Mei 1969. Dasar ini diwujudkan bagi merapatkan jurang ekonomi sama ada di kawasan bandar dan luar bandar yang renggang gara-gara tindakan pihak penjajah British yang menggugat perpaduan kaum di Malaysia.
faktor kemiskinan yang terlalu ketara adalah salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat berbagai kaum. Wawasan kemakmuran bersama ialah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebuah negara terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Dasar kemakmuran bersama ini adalah berkait rapat dengan dasar ekonomi baru yang dilaksanakan lebih 50 tahun yang lalu, tetapi terdapat perbezaan di antara kedua-duanya. Dasar ekonomi baru memberi perhatian kepada jurang ekonomi yang lebar akibat pihak British yang mendiskriminasi masyarakat Malaysia pada ketika itu. Tetapi Dasar Kemakmuran Bersama 2030 menitik beratkan pertumbuhan ekonomi melalui kesaksamaan keberhasilan. Fungsi wawasan ini adalah memastikan masalah-masalah ekonomi dapat dikurangkan atau dielakkan bagi meningkatkan ekonomi negara Malaysia. Beberapa cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum di negara Malaysia, antaranya sistem persekolahan yang berbeza seperti sekolah-sekolah vernacular yang menyukarkan pertemuan dan perbualan antara murid-murid yang berbilang kaum. Seterusnya, penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar juga salah satu penghalang pengekalan perpaduan antara kaum, kerana ia akan menambahkan jurang antara masyarakat. Di samping itu, penyalahgunaan media massa juga salah satu cabaran untuk menyukarkan pengekalan perpaduan kaum di negara Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana komen-komen yang menyinggung perasaan setengah masyarakat akan boleh menjadi penyebab berlakunya perbalahan kaum. Cabaran terakhir adalah landscape politik negara. Hal ini dikatakan demikian kerana setengah parti politik hanya mementingkan kaum tertentu sahaja bagi mendapat sokongan majoriti. Oleh itu, kemungkinan besar hal ini memecahkan keharmonian negara. Sebagai rakyat yang prihatin terhadap masyarakat, kita harus mengambil pelbagai langkah bagi mengukuhkan perpaduan kaum di negara Malaysia. Antaranya, ibu bapa harus menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan bagi menerapkan nilai kekitaan dalam diri generasi muda sejak kecil lagi. Selain itu, sebagai rakyat yang berpatriotik, kita juga harus menyertai dalam aktiviti kebudayaan yang dilancarkan oleh pihak kerajaan seperti rumah terbuka pada perayaan-perayaan penting. Di samping itu, rakyat juga harus mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh pihak swasta dan pihak kerajaan bagi mengukuhkan hubungan silaturahim dan mengurangkan jurang antara masyarakat. Okey, untuk slide seterusnya, saya akan membentangkan kesimpulan untuk tema kemakmuran dan perpaduan rakyat di Malaysia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ridwan Merosan. Okey, untuk poin yang pertama, masyarakat perlu mengamalkan sikap bertoleransi di antara kaum kerana kesepakatan masyarakat di berbilang kaum dapat memupuk semangat perpaduan dan semangat cinta akan negara. Selain itu, budaya bertoleransi yang telah ditanam dalam pencampuran dan pergaulan dapat menjana hubungan baik bukan sekadar dari segi persahabatan tapi juga dapat mengalahkan hubungan persaudaraan di antara kaum, agama dan etnik. Sekiranya tiada kesepakatan dan kerjasama di kalangan rakyat, ianya boleh menyebabkan rakyat tidak mempunyai matlamat dan tujuan yang sama untuk membina sebuah negara. Masyarakat perlu bersikap lebih terbuka untuk menghayati erti kata perpaduan. Hal ini kerana kesepakatan di kalangan rakyat adalah amat penting untuk mempercepatkan lagi pembangunan negara. Dan seterusnya, ianya akan menjadi contoh pada negara pembangun yang lain. Okey. Di samping itu, kesan yang dapat memberi implikasi kepada kemakmuran dan perpaduan rakyat di Malaysia ialah seperti wujudnya masyarakat yang tidak bermoral, tidak bertolak ansur, tidak beretika dan tidak kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan. Sekiranya rakyat bersikap demikian, ianya dibimbangi akan memecahkan perpaduan kaum yang telah dibina sejak sekian lama di negara ini. Akhir sekali, dengan menerapkan sikap hormat menghormati terhadap agama kaum lain kepada generasi muda dapat melahirkan generasi muda Malaysia yang bertanggungjawab, berintegriti, patriotisme, saling menghormati dan matang untuk memimpin masa depan negara.
Sebagai rakyat Malaysia, kita amat bertuah kerana dapat hidup dalam satu masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai agama seperti agama Kristian, agama Islam, agama Buddha dan agama Hindu yang saling menghormati antara satu sama lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.